Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara gaib. Hadis ke-76. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Faqala, inna Allah azza wa jal la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista wa yarfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil layli. Hijabuhun nuru law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami 5 perkara. Pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak layak dengan keagungannya bahawa dia tidur. Kedua, dia mengurang dan menambahkan rezeki. Ketiga, amalan yang dilakukan pada waktu malam diangkat ke sisinya sebelum waktu siang. Dan 4, amalan-amalan yang dilakukan pada waktu siang diangkat ke sisinya sebelum waktu malam. Dan kelima, hijab di antaranya dengan seluruh penciptanya ialah nur, yakni cahaya. Jika dia menyingkap hijab itu, pasti pancaran-pancaran nur zatnya akan menghanguskan sekalian makhluk sejauh sampai pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, itu kalimah la ilaha illallah. Itu beriman perkara-perkara yang gaib. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kita pernah cerita Abu Musa ni kehebatan yang ada pada kaum dia al-Ash'ari kan. Pernah ceritakan Ash'ari ni bagaimana sedapnya suara Abu Musa al-Ash'ari ni. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berjalan pada waktu malam di kota Madinah itu, Nabi dikenal, ini merupakan kabilah yang datang daripada Yaman, kaum kerabat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Sebab sedapnya suara yang dibaca oleh kabilah tersebut. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kabilah Abu Musa al-Ash'ari. Dalam hadis ini, Abu Musa al-Ash'ari ini disebutkan bahawa Nabi pada satu ketika menceritakan ada 5 perkara yang Nabi sebut kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jal la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Yang pertama, Abu Musa disebut, Nabi kata Allah ni la yanam. Allah Taala ni bukan sifatnya tidur. Allah Taala ni tak ada sifat tidur. Sebab tidur ni merupakan sifat kelemahan. Dia ada pada makhluk. Dia tak ada pada Tuhan. La yanam, satu. Kemudian la yanbaghi lahu ayyanam. Jadi tak layak bagi Allah ni dengan keagungannya dia tidur. Tidur ni maksudnya dia sifat kelemahan. Bila tidur tu dia akan terlepas beberapa perkara. Dan Allah ni layak untuk tidur. Sebab itu kita kena beriman kepada perkara yang gaib. Bila kita faham Allah Ta'ala ni tidak tidur, Allah Ta'ala ni sentiasa memerhatikan kita sepanjang masa. Itu yang pertama kata Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian yang kedua disebut oleh Nabi, yakhfidu al-qista wa yarfa'u. Allah ini dia telah menyediakan rezeki untuk hamba-hambanya. Ketika mana kita berada 4 bulan dalam perut ibu, kan? Apabila dah berbentuk 4 bulan, maka ketika itu beberapa perkara telah ditentukan. Salah satu ialah
rezeki, rezeki yang ditentukan oleh Allah. Dan dalam hadis ini Nabi sebut bahawa Allah ini, mengikut hadis ini, yakhfidu al-qista wa yarfa'u. Rezeki ini ada yang Allah kurangkan, ada yang Allah tambahkan. Jadi Allah melihat kepada hamba-hambanya, kalau hambanya jenis beriman, bertakwa, beramal soleh, berusaha, bersungguh-sungguh, maka rezeki itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Bila Allah Taala tengok hambanya ini bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka Allah Taala akan tambah lagi rezeki itu. Bila bersyukur, tuan-tuan, dengan bersyukur tu Allah Taala akan tambah. Jadi kalau ada satu isteri bersyukur, Allah Taala tambah lagi. Itu contoh mudahlah, kan? Syukur, Allah Taala tambah lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Kita ni dalam seharian amal ibadat kita ni, setiap hari amal ibadat kita ni akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, diangkat amal yang di sebelah malam kita buat, yang mana amal itu akan diangkat sebelum subuh. Dia membezakan antara siang dan malam ni, subuh dan maghrib. Maksudnya sebelum kita subuh, amalan kita bermula daripada maghrib sampai sebelum azan subuh tu ada malaikat yang ditugaskan untuk angkat amalan kita. Sebab itu kita perlu qiyam malam, tahajud, biar amalan kita yang penutup itu adalah yang terbaik. Itu. Kemudian kata Nabi, wa amalun nahari qabla amalil laili. Dan amal-amal kita pada waktu siang itu akan diangkat sebelum maghrib. Bila masuk maghrib je, dia masuk malam. Jadi malaikat ni setiap hari amalan kita ni dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sebelah siang sebelum maghrib, yang kedua sebelum subuh, itu amalan sebelah malam. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nurun law kasyafahu. Hijab di antara Allah dan penciptanya. Antara Allah dengan penciptanya ada hijab yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala buat. Yang Allah Ta'ala katakan hijab Allah dengan manusia ni adalah berbentuk cahaya. Kita dengan Allah Ta'ala tu ada bentuk cahaya sebagai hijab, sebagai penghadang. Yang Nabi sebut, lau kasyafahu, kalaulah hijab itu, cahaya itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la ahraqat subuhatul wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Bila dibuka disebabkan cahaya, kebesaran, keagungan Allah SWT tu, makhluk-makhluk Allah ni semua akan binasa. Sejauh mana? Sejauh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijab Allah tu bagaimana, nur tu, cahaya tu bagaimana. Wallahu alam. Ni benda sama ayat. Kita boleh dengar tapi kita tak nak bayang macam mana. Yang perlu kita beriman. So ada 5 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana kelima-lima perkara ini dia melibatkan perkara yang disebut sebagai ghaibiat. Benda perkara-perkara yang ghaib, yang perlu kita percaya, kita imani, yang mana bila kita percaya, kita beriman, menjadikan kita ini hamba Allah yang lebih tawaduk, beramal soleh, tidak melakukan maksiat dan taat kepada perintah Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illa allazina amanu wa salih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
macam jangkat. Gaya tu tu. Gaya.